Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat cahaya. Cahaya ni macam yang kita tahu, dia adalah sifat semula jadi alam yang menerangi suatu ruang dan membuatkan sesuatu itu boleh dilihat. Contohnya kat mana? Contohnya dalam sekeliling kita lah, kita nampak cahaya ni, pagi kita nampak cahaya. Contohnya cahaya matahari. Kat gambar ni kita boleh nampak, jika rakam video ni, cahaya matahari. Kemudian lainnya adalah lampu. Lampu pun adalah sumber cahaya. Dan juga lain-lain. Contohnya petir, lampu kereta, lampu apa lagi. Macam-macam lampu pun bolehlah juga. Kemudian kita ada 3 jenis kejelasan bayang-bayang objek. Tengok ni. Ini contohnya macam mana kejelasan bayang-bayang objek ni. Ada 3. Pertama, lut sinar. Kedua, lut cahaya. Dan ketiga, legap. Pertama, lut sinar. Sifat yang membenarkan cahaya melaluinya. Contoh, plastik jernih. Dekat gambar bawah tu ada. Kedua adalah lut cahaya. Sifat yang membenarkan sebahagian sahaja cahaya melaluinya. Contoh, plastik. Dan ketiga adalah legap. Legap adalah sifat yang tidak membenarkan cahaya melaluinya langsung. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah manilakat dan juga sebagainya yang telah ditunjukkan dekat situ. Kita juga boleh tengok dekat gambarnya. Tengok kat gambar ni yang mungkin kita boleh tengok dengan lebih jelas, iaitu ada 3. Lut sinar, lut cahaya dan juga legap. Tengok macam mana kawan awak ni pegang. Satu dia pegang plastik yang jernih, dia boleh nampak dirinya. Kemudian dia pegang plastik yang berwarna, hanya sebahagian saja mukanya boleh dilihat dengan warna yang tertentu saja. Contoh, kulit dia putih, tiba-tiba kita letak plastik warna merah, nampak kulitnya warna merah pula. Gitulah contohnya. Contoh yang seterusnya adalah legap. Tengok dekat bahagian legap ni pula. Tengok dekat legap ni langsung tak nampak. Sebab apa? Sebab dia tidak membenarkan langsung cahaya, dibenarkan melaluinya. Contoh manilakat lah. Kita letak manilakat dekat muka kita. Kita suruh orang tengok kita. Mana kita nampak siapa kan? Itulah antara contoh 3 jenis. Okey, sekarang ni kita tengok dekat bahagian buku teks. Buku teks ni dalam muka surat 93. Kita tengok pula faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Tengok dekat gambar ni pula. Kita tengok ada seorang ni suluh. Satu gunakan lampu suluh, 2 orang gunakan lampu suluh. Seorang suluh dekat bahagian tepi, seorang suluh dekat bahagian depan. Yang bahagian depan ni pula, tengok ni dia suluh. Dia suluh dekat bahagian sini. Bila dia suluh dekat sini, bentuknya bulat. Tapi bila dia suluh dekat sini, bentuknya 4 segi. Tapi bila dia tengok bentuk yang ini, bentuk apa ni? Ini adalah bentuk silinder. Tapi bila disuluh, pelik pula bentuknya, lain pula bentuknya. Itulah yang dimaksudkan faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Tak semestinya objek tu bulat, maknanya yang keluar tu pun bulat. Tapi kalau kita suluh dekat kedudukan yang bulat, maknanya bulat lah. Jadi kita nak uji apa sebenarnya? Kita nak kaji apa sebenarnya? Tengok dekat sini, ada seorang perempuan yang kata mungkin kedudukan lampu yang menjadikan bentuk bayang-bayang itu berbeza. Mungkin sebab kedudukan lampu ataupun kedudukan orang yang menyuluh ni menyebabkan objek tu berbeza. Contoh, kalau kita suluh kereta bahagian depan, maka yang bahagian belakang sana, bayang-bayang ni mestilah nampak apa? Nampak bentuk 4 segi. Contoh, kalau kereta 4 segi, kalau dia suluhkan belah tepi ni pula, belah side dia akan nampak bentuk yang lain pula. Bentuk kereta lah. Maksudnya kedudukan seorang yang menyuluh tu menyebabkan bayang-bayang objek tu menjadi berbeza. Kita tengok lagi, selain kedudukan lampu yang berbeza, bagaimanakah kita boleh mengubah bentuk bayang-bayang? Kita mungkin boleh mengubah orientasi objek tersebut. Contohnya macam mana? Saya fikir jika orientasi objek berubah, bentuk bayang-bayang juga akan berubah. Kemudian, orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Nampak tak kat situ? Orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Kemudian kita pergi kepada subtopik yang berikutnya, iaitu apa dia? Iaitu kegunaan pantulan cahaya. Cahaya ni pun ada kegunaannya. Bukan saja-saja Allah turunkan cahaya ni dekat muka bumi. Ada semua benda yang diturunkan ada kegunaannya. Contoh dekat sini. Tengok dekat sini. Kat gambar ni dia bagi tahu ada satu lakonan. Mungkin cikgu boleh lakukan. Ayah, hati-hati, ada penunggang motosikal di tepi. Nasib baik saya terpandang imejnya pada cermin sisi. Nampak tak kegunaan cermin sisi pada kereta dan juga motor?
kita boleh gunakan cermin sisi untuk melihat kiri dan belah kanan yang kita panggil sebagai blind spot, yang mana kita tak boleh tengok. Contoh kita driving kereta, contoh kalau saya, mungkin awak tak pernah drive kereta, mungkin ayah awak drive kereta, dia akan tengok kiri, tengok kanan, bukan dia tengok apa, tapi dia tengok side mirror. Itulah kegunaan cermin sisi yang membolehkan kita melihat objek di belakang dan sisi kereta. Tengok dekat gambar yang ni, tengok kat gambar yang ni, ni dia gambar dia. Tengok macam mana pantulan tu, pantulan cahaya daripada sinar matahari membolehkan kita melihat dengan lebih jelas objek dalam cermin ini, kemudian dipantulkan. Contoh objek motor ni dipantulkan ke cermin, kemudian cermin ni pantulkan kepada kita semula. Sebab itulah kita boleh nampak. Kemudian kita tengah driving lagi, ayah ada pula orang nampak ada apa ni, ada cermin dekat bahagian selekor. Selalunya kita nampak cermin ni dekat Cameron Highland, dekat Genting Highland, ataupun dekat Bukit Bukau, ataupun dekat selekor tajam. Mungkin awak tak pernah perasan, mungkin nanti awak dah besar, ataupun mungkin awak kalau driving kereta awak perasan lah, tiba-tiba ada cermin kita. Okey, apa function cermin kita ni? Itu namanya cermin cembung. Maksudnya cermin itu membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan kemalangan. Contohnya macam mana? Contohnya dalam gambar ini, gambar dekat kereta dekat belah sini, boleh melihat kereta dekat belah sini, tapi dia tak boleh lihat direct ke sini. Kerana apa? Kerana mungkin ada halangan. Kereta yang ni pun tak boleh nampak kereta yang kat sini. Kerana apa? Kerana ada pokok dekat sini, halangan. Jadi apa yang membolehkan mereka untuk melihat kereta yang berada di hadapan? Iaitu menggunakan kanta. Kita akan nampak kegunaan kanta ni bila dekat Cameron Highland. Kalau awak pernah naik Cameron Highland, awak akan nampak lah cermin cembung ni sangat fungsi ya. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian kita. Contoh kalau dalam buku teks ni pula, dia kata dalam kehidupan harian kita banyak situasi yang melibatkan kegunaan pantulan cahaya. Perhatikan contoh di bawah. Okey, tengok dekat sini. Kalau kita pergi klinik gigi, kita akan nampak yang doktor gigi ni menggunakan pantulan, iaitu menggunakan image daripada cermin yang dipanggil sebagai cermin apa ni? Cermin pergigian, yang dapat membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Contohnya macam mana? Contohnya dia nak tengok gigi bahagian belakang. Dia tak akan dia nak tarik mulut kita, dia nak tengok begitu, bukan. Dia akan gunakan cermin, buka saja mulut, masukkan cermin dan tengok bahagian mana yang ada rosak, dia repair terus. Contoh yang lain adalah pelanggan di kedai kasut boleh melihat. Ini tak perlu tengok dekat kedai kasut pun tak apa. Contoh awak tengok saya dekat sini pun, ni adalah pantulan cahaya. Macam mana pula kamera ni boleh rakam kalau cahaya tak ada? Contoh kalau cahaya tak ada macam mana? Macam ni, gelap lah dia. Ini lut cahaya boleh lagi, tapi tak nampak saya lah. Kalau betul-betul gelap macam mana? Memang keadaan yang tak nampak langsung. Foto terus. Begitulah ya, harap awak faham lah ya. Dan kemudian pelanggan di kedai gunting rambut dapat melihat. Dan juga tentera laut, contoh kapal selam, awak tengok macam mana dia menggunakan satu peralatan dinamakan sebagai periskop. Ini periskop. Tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Contohnya dalam kapal selam, contoh dia nak tengok image kapal dekat sini, image ni akan dipantulkan oleh cahaya terus masuk ke dalam cermin ini. Nampak cermin ni? Kemudian cermin yang ni akan pantulkan image, contohnya image boat terus ke cermin bahagian sini. Kemudian cermin yang ni akan pantulkan ke mata beliau ataupun mata kita. Daripada situlah bagaimana caranya periskop ni boleh digunakan dalam kapal selam. Okey, alhamdulillah, rasanya sampai situ saja cikgu akan ajar awak, iaitu sampai subtopik kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan. Untuk yang seterusnya, insya-Allah kita akan belajar gambar raja sinar dan juga subtopik yang seterusnya. Okey, sampai sini sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu cahaya. Berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum.